Warahmatullahi wabarakatuh. Sihat minggu ni? Baik, selamat berpuasa. Selamat kata apa? Ber-PKP. Jaga diri. Okey, kita pun dah berpuasa hari yang ke berapa dah hari ni? 24 ke berapa minggu depan hari Ahad kita raya raya kan? Okey, baik. Hari ni cikgu akan bersama kamu untuk bahagian penulisan. Kamu tengok cikgu bagi gambar modul penulisan tu, nampak kan? Okey, untuk hari ni, minggu lepas kita banyak fokus kepada pemahaman dan tata bahasa. Hari ni kita fokus kepada penulisan. Okey, kita akan pergi bahagian A. Bahagian A ni maksudnya bahagian membina ayat ataupun lebih tepatnya memindahkan maklumat. Okey, kamu akan tengok dalam muka surat, dalam modul kamu, muka surat yang ke berapa ni ni, aktiviti hari keluarga. Okey, kalau tengok dalam modul ni, aktiviti hari keluarga ni dalam muka surat ataupun halaman 20. Okey, seperti biasa, bila dapat soalan, cikgu kata perkara pertama yang kamu buat ialah membaca arahan ini. Gambar di bawah menunjukkan suasana tentang sambutan hari keluarga. Tulis 5 ayat lengkap berdasarkan aktiviti tersebut. Aktiviti dalam gambar ni. Okey, kalau maksudnya aktiviti, kamu boleh menggunakan cara satu. Cara satu ialah di sini cikgu dah ajak cara satu iaitu siapa buat apa. Jadi maksudnya arahan berdasarkan aktiviti gambar. Jadi siapa buat apa. Bila siapa buat apa boleh letakkan watak atau nama. Jangan duk susah hati nak buat macam mana. Okey, jelas? Baik, kita terus kepada gambar tersebut. Okey, aktiviti hari keluarga ni maksudnya keluarga kamu menyertai satu majlis ataupun program hari keluarga lah. Mungkin syarikat ayah kamu, syarikat ibu kamu yang menyertai hari keluarga tersebut. Okey, untuk mengelakkan rasa bosan program tersebut, jadi pihak penganjur akan melangkah beberapa aktiviti lah. Okey, walaupun gambar ni dalam peta peta buih macam ni, kita tak terikat nak kena mesti ikut urutan, tak. Kita boleh pilih yang mana kita rasa kita nak buat dahulu. Okey, kamu perasan tak dalam gambar muka surat ni, sebab saya dah rasa kamu dah arif, saya tak buat ruang macam ni untuk menulis aktiviti macam ni, betul? Okey, cikgu tak buat 1, 2, 3. Cikgu terus buat kotak subjek dan predikat. Jadi bukan jadi masalah, kamu boleh tulis kat mana-mana kamu nak tulis. Aktiviti mungkin tulis kat tepi ni. Okey, cuma di sini kamu nampak aktiviti hari keluarga ni, kamu boleh pilih yang mana kamu nak mula dulu. Macam cikgu suka mula ikut jam. Saya mula dari sini. Yang ni acara apa yang kita lakukan. Okey, yang ni ada murid dah buat. Dia buat tanpa ikut jam. Dia buat sedang makan. Boleh juga kalau nak buat dari sini, sedang makan. Yang ni dia buat ikut urutan kot ni. Membuat persembahan. Boleh juga. Yang ni pertandingan melukis. Menyertai acara sukaneka. Menyampaikan hadiah. Okey, kamu dah masuk semua di sini. Okey, tak ada masalah. Kalau kamu tak mau buat sedang makan nombor 1, boleh kamu nak buat apa dulu? Menyertai acara sukaneka. Boleh mai sini menyertai acara sukaneka. Sini kamu tulis sedang makan tadi. Jadi tak ada masalah. Jangan kata kena terikat, kena ikut urutan. Tak. Kita boleh mana yang kita suka. Okey, jadi di sini dah kita dapat predikat. Okey, sekarang kamu dah dapat isi dah berkaitan dengan gambar. Sekarang letak nama je lah. Yang menyertai acara sukaneka ni apa dia? Maksudnya setiap ahli keluarga. Jadi sana ni ramai kanak-kanak menyertai acara sukaneka. Apa dia? Lepas tu membuat persembahan. Siapa ni? Ali dan ayahnya membuat persembahan. Pertandingan melukis ni, berapa orang kanak-kanak ataupun nak letak nama Siti dan adik-beradiknya, macam tu. Siti dan adik-adiknya. Boleh?
Okey, sedang makan. Beberapa buah keluarga menikmati makanan ataupun makan. Jadi mesti ada makan kan bila ada aktiviti keluarga. Menyampaikan hadiah. Okey, bila dah selesai semua, ada acara penyampaian hadiah. Penganjur ataupun kita jemput perasmi untuk menyampaikan hadiah dalam program tersebut. Okey, di sini dah kamu dah dapat. Jadi letak nama. Untuk huraian ni cikgu kata kita tak terikat. Kita boleh letak bila benda tu berlaku, di mana berlaku, sebab apa berlaku. Jadi cikgu tak mau terikat. Menggunakan apa. Macam tu lah. Boleh lah melukis menggunakan alatan yang disediakan oleh pihak penganjur. Tak semestinya lagi ni semua di taman permainan. Di taman permainan. Tak naklah kita nampak bagi ada kelainan. Bila ada kelainan tu ayat kita lebih gramatis lah. Okey, nampak jelas? Okey, habis yang ini. Saya harap kamu dapat selesaikan yang ini untuk satu latihan. Baik, habis dah untuk bahagian A. Sekarang cikgu nak kamu buat untuk bahagian B. Bahagian B ialah ulasan. Ulasan sama juga dengan bahagian A tadi. Apa yang sama? Bukan buat bina ayat. Maksud samanya ialah kena baca arahan dulu. Poster menunjukkan tentang kegunaan sains dalam kehidupan harian. Kegunaan sains. Maksudnya ada kegunaan sains dalam kehidupan seharian kita. Sebab apa? Untuk apa? Dia ada kegunaan dia. Jadi di sini cikgu bagi ada 4 aspek. Cikgu pecahkan. Okey, kamu boleh tulis terus saja tak apa. Tapi saya harap anak-anak saya akan tengok teliti. Kamu tengok yang ni kamus elektronik. Maksudnya berkaitan dengan perkataan. Jadi dalam bidang pendidikan. Yang ini pula kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kita menggunakan pengangkutan. Okey, yang ini pula nak hidup kita perlu makan. Jadi keperluan asas. Kita nak makan. Okey, yang ini pula untuk komunikasi. Nak bersembang, nak bertanya khabar, nak mendapatkan maklumat. Kita kena bercakap, kena bertanya. Okey, jadi dah 4 bahagian ni kamu dah dapat. Okey, tak ada masalah. Jadi saya rasa memang kamu boleh terus. Okey, baik. Sekarang isi dalam ini ialah pendahuluan. Okey, kita dapat pendahuluan. Okey, kita dapat pendahuluan. Cikgu kata banyak kali dah. Ambil daripada sini tapi jangan salin bulat-bulat. Kamu kata poster menunjukkan kegunaan sains dalam kehidupan seharian. Okey, terdapat pelbagai kebaikan atau kelebihan apabila kita menggunakan teknologi moden dalam kehidupan ataupun menggunakan alatan moden dalam kehidupan kita. Jadi kita tambah ayat. Kurang-kurangnya 2 ayat pun dah cukup. Okey, dah masuk sini. Maksudnya di sini kamu salin. Copy mai sini. Kamu tulis kat sini. Okey, paste. Okey, cuma kata ini kita buang. Okey, tak payah. Okey, menunjukkan kehidupan seharian. Tambah sikit, terdapat pelbagai kebaikan ke ciri. Tapi di sini kebaikan lah. Sebab bila ada sains kan. Okey, sambung terus sampai habis. 2 ayat dah cukup. Sekarang masuk iti tersurat. Yang pertama, kebaikan dia bila ada sains kita dapat menggunakan kamus elektronik. Kamu tulis di situ elektronik. Okey, sebab apa? Menggunakan kamus elektronik. Nak ambil tersirat yang tak ada maklumat. Jangan di sini tersurat. Menggunakan kamus elektrik yang dibeli oleh ayah saya. Macam tak sesuai je. Menggunakan kamus elektronik untuk mencari maksud perkataan yang tidak difahami. Boleh. Itu untuk menikmati ke teknologi moden tanpa perlu merujuk kamus secara manual. Secara manual maksudnya buka kamus yang kamu ada tu, buka satu halaman. Jadi menggunakan kamus elektronik dapat menggunakan
ataupun mempercepat untuk pencarian maksud yang kita tidak faham. Okey, satu lagi dalam bidang pengangkutan, maksudnya monorail ni maksudnya lebih kurang LRT, MRT, maksudnya dia di atas. Dia bukan sama dengan kereta, motosikal, jadi dia tak terlibat dengan kesesakan lalu lintas. Dia ada lampu isyarat khas untuk macam kereta semua. Dia berhenti tempat laluan dia lah. Kalau dia orang kata apa, nak bertembung dengan kenderaan lain yang sama dengan dia, yang menggunakan landasan yang sama, dia berhenti sekejap lah. Yang tu maksudnya tiada kesesakan sangat. Jadi menggunakan monorail. Jadi maksudnya di sini supaya cepat sampai ke destinasi untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. Itu maksudnya macam tu. Okey, seterusnya mesin pengisar. Kita menggunakan mesin pengisar ni dalam masakan. Jadi ibu bapa kita suka, ibu kita suka, ibu kita paling suka sebab memudahkan kerja tanpa perlu menggunakan macam alat penumbuk yang macam dulu. Kalau macam zaman tok cikgu dulu gunakan penggiling, semua tu ambil masa. Jadi mesin ni masuk saja, tekan, habis. Jadi memudahkan kerja. Okey, seterusnya menggunakan telefon pintar. Dapat menghubungi rakan, sahabat walaupun berada di mana-mana saja. Dia ada di Amerika ke, di UK ke. Jadi kita tak perlu nak kapal terbang pergi. Kalau rakan-rakan kita nak tanya, okey, soalan Puan Esa ni macam mana? Kamu boleh telefon, tanya, muka surat apa tadi Cikgu Syahiza bagi, tak tahu. Jadi boleh gunakan. Jadi tak ada masalah untuk tersirat. Kesimpulannya kita baik kepada sini. Jadi maksudnya sebagai orang yang peka, orang yang arif, perlulah menggunakan peluang ataupun kebaikan dalam sains ini supaya kita dapat memanfaatkan semaksimum mungkin. Jangan duk kata, aku tak mau guna benda tu, nak guna zaman dulu. Lepas tu nak dah tahu tempat kerja kita sesak, nak pergi naik teksi, tak nak lah. Jadi kita gunakan peluang kegunaan kebaikan sains ni dalam kehidupan, ataupun perlu menghargai kebaikan sains ni dengan cara memanfaatkan. Jangan elakkan jadi yang suka rosakkan alat-alat yang disediakan kemudahan awam tu. Kita tak mau jadi macam tu. Hargailah sains ni dalam kehidupan kita. Okey, itu saja. Jadi untuk minggu ni cikgu harap kamu boleh buat bahagian A dan bahagian B dalam modul tu. Okey, setiap satu ni tunjuk dulu dalam ayat kamu. Sebelum buat ulasan, tunjuk kat cikgu dulu. Bila cikgu dah kata okey, baru kamu buat ulasan lengkap. Baik, itu saja. Saya harap semua dapat meluangkan masa. Walaupun puasa, belajar tetap belajar. Walaupun tak ada UPSR, belajar tetap perlu belajar. Okey, sekian. Assalamualaikum. Kita jaga kita dan selamat berbuka pada petang nanti. Assalamualaikum.